Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memperuntukkan RM76 juta bagi pembinaan jalan dari Ulu Gedong menuju ke Gedong. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu peruntukan tersebut adalah salah satu inisiatif kerajaannya meneruskan usaha pembangunan terutama di kawasan pedalaman Gedong. Termasuklah jalan daripada Samalatung iaitu Ulu Gedong, bagai Ulu Semunjan ada yang akan kita bangun terus ke Gedong. Warna dekatlah antara Ulu Gedong dengan Gedong. Tadi angka diberi saya ialah lebih kurang 76 juta. Telah saya luluskan tadi untuk kita membangunkan jalan ke Samalatung. Itu baru mulanya. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Apresiasi N26 Gedong di Imperial Hotel Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong memberitahu peruntukan sebanyak RM30 juta bagi pembinaan tali air di Lubuk Punggor juga diluluskan untuk membangunkan kawasan tersebut. Tegas beliau, projek berkenaan bakal memacu pembangunan kawasan Lubuk Punggor sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai pengeluaran sektor pertanian di Sarawak. Setidaknya ada kawasan pertanian Banting dan juga kita nak tempat yang menjadi pengeluaran beras padi kita. Dah dikenal pasti. Sebabnya saya madah dengan Nancy, kita akan tingkatkan Lubuk Punggor dan juga kawasan penanam padi di kawasan kita. Tadi pun dah disebut yang pun bagi tali air RM30 juta hendak kita bangunkan di kawasan tersebut. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah isteri kepada Ketua Menteri Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Aidil Lariwu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semunjan Auladris dan Pengerusi Majlis Makan Malam Apresiasi N26 Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais. Berita seterusnya mengenai Majlis Kesyukuran sebagai meraihkan kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak yang lepas di Kuil Hai Long Si Krokop Miri pada Selasa. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin ketika ditemui selepas majlis tersebut berkata, kemenangan GPS ini adalah atas sokongan kuat dan doa daripada rakyat yang terus mempercayai keupayaan GPS untuk mentadbir Sarawak. Dalam pada itu, beliau juga merakamkan terima kasih di atas inisiatif kuil termasuk juga rumah ibadat lain yang menyokong kepimpinan GPS. And we would like to actually express our sincere thanks and appreciation for their concern, for their support, and and for their prayers. Not only for the three of us, but for the whole community. I want everybody to be safe. This is the spirit that we would like to really show our appreciation, because this is what we would like to see in the community, where everyone pray for the well-being of, where every religious organization pray for the well-being of everyone. Dalam pada itu, seramai 206 orang daripada 20 kampung di sekitar Serian menerima sumbangan dalam program Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2022.
Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin, telah menyempurnakan program Anjuran Pertubuhan Peningkatan Akhlak Cihan Korsilian yang diadakan di perkarangan bangunan pertubuhan tersebut. Datuk Roland Sagah berkata pertubuhan berkenaan merupakan pertubuhan yang banyak membantu masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Para penerima sumbangan menerima sumbangan secara pandu lalu dan ada penerima diwakili oleh ketua kampung masing-masing. Masih lagi dengan kehangatan sambutan Tahun Baru Cina dengan pentas Tahun Baru Cina 2022 kembali diadakan Radio Television Malaysia RTM di Bintang Mega Mall Miri. Menteri Muda Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, program itu kembali menyemarakkan sambutan perayaan Tahun Baru Cina di Miri pada tahun ini. Semasa berucap dalam majlis tersebut, beliau menambah pentas Tahun Baru Cina 2022 kali ini merupakan kali ke-12 diadakan. Katanya, program sama juga akan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Cina di bahagian berkenaan. Manakala di layar, Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Layar LEDC berjaya membawa perubahan dan peningkatan taraf pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Muda, Pembangunan Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, penubuhan jawatankuasa itu merupakan satu langkah untuk membantu pejabat pendidikan daerah Betong dalam menyediakan bahan pembelajaran yang berkualiti untuk para pelajar. Bercakap dalam majlis penghargaan untuk guru Jolly Phonics di Pusat Khidmat Dun Layar, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Layar menambah, LEDC juga menyediakan latihan tambahan kepada para guru dalam pendidikan awal kanak-kanak dengan penekanan penguasaan bahasa Inggeris. Sementara itu, dalam majlis tersebut, beliau telah menyerahkan bahan rujukan dan komputer riba kepada pelajar 6 untuk membantu mereka dalam pelajaran. Untuk rekod, hanya kawasan Dun Layar sahaja yang mempunyai jawatankuasa tersebut bagi membantu para pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris dan mendapat sokongan dari Jabatan Pendidikan Negeri. Berikut pula, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP sangat penting dalam menyedia dan menaik taraf kemudahan dan prasarana kawasan di luar bandar. Dalam hal ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah meluluskan peruntukan bagi tujuan tersebut. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ringkas ke SJKC Yong Kuong bagi mengumumkan kelulusan peruntukan RTP sebanyak RM100,000 untuk menaik taraf tempat letak kereta sekolah berkenaan. Kelulusan projek itu disambut baik dan memberi kelegaan warga pendidik dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah tersebut kerana Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk menaik taraf prasarana sekolah mereka. Selepas lawatan tersebut, Datuk Ding kemudian menyempurnakan penyerahan tapak projek RTP menaik taraf prasarana dan pembinaan pagar Surau Al-Muhajirin Taman Bintang Bintangor yang menelan kos sebanyak RM200,000. Projek yang bermula pada Ogos tahun lepas telah siap sepenuhnya. Datuk Ding seterusnya mengadakan lawatan ke SJKC 6Q untuk memaklumkan kelulusan projek RTP menaik taraf kawasan letak kenderaan di sekolah yang menelan kos RM100,000. Beliau mengakhiri lawatannya ke SJKC Huaki dengan meninjau tapak projek RTP menaik taraf Stadium Bola Keranjang dan menaik taraf parit sekolah berkenaan dengan kos RM100,000. Berita selanjutnya mengenai pembukaan jejambat Nyabau yang merupakan jejambat lebuh raya Pan Borneo interchange terpanjang di Sarawak iaitu sepanjang 1.23 km. Jabatan Kejaraya JKR Sarawak memaklumkan jejambat Nyabau pakej kontrak kerja 10 projek lebuh raya Pan Borneo LPB sudah dibuka kepada orang awam bermula 25 Januari 2022.
JKR Sarawak dalam kenyataan media pada Selasa berkata, laluan yang dibuka adalah dari laluan utama menuju ke arah Miri, iaitu bermula dari arah lampu isyarat Bintulu ke Miri, dan laluan utama menuju ke arah Sibu, iaitu bermula dari lampu isyarat Bintulu ke Sibu. Jejambat Nyabau merupakan salah satu jejambat yang terdapat di bawah jajaran Seksyen Nyabau, iaitu salah satu daripada 3 jajaran Seksyen di bawah WPC 10 selain daripada jajaran Seksyen Niah dan Bakun. Sementara itu, para pengguna jalan raya diingatkan untuk mematuhi had kelajuan maksima, iaitu 60 km sejam, tidak melepak atau berhenti di atas jejambat, tidak melakukan kerosakan, berlumba serta berjalan atau berlari di atas jejambat berkenaan demi keselamatan semua. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 10 kes positif baru pada Selasa dan menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,719 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memaklumkan kes-kes baru itu dicatatkan di 5 daerah di Sarawak. Berikut merupakan daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes positif COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa patuhi SOP dan segera dapatkan vaksin dos penggalak untuk meningkatkan imuniti badan bagi mengelak dari dijangkiti wabak COVID-19. Salam UKAS.